Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi satu lagi ilmu, insya-Allah, untuk rakan-rakan pendengar. Kita bersama pada pagi ini dalam rancangan Usrati bersama dengan tetamu tetap kita yang berbahagia, Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Ustazah. Salam Ramadan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada hari ini insya-Allah kita kongsikan satu lagi tajuk yang cukup indah saya kira untuk perkongsian kita bersama, iaitu nikmat cinta. Dan Ustazah, sebagaimana kita semua tahulah, seseorang yang mendapat nikmat cinta, kalau orang tua pun boleh jadi muda Ustazah ya? Ya, saya betul. Jadi sebagai mukadimahnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang Ustazah kasihi sekalian, Nik, ya, bersama-sama dengan Ustazah dalam studio pada pagi ini. Bagaimana dengan Ramadan, Nik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah harap kita sama-sama terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sebanyaknya pengisian yang terbaik yang boleh kita lakukan, ya, untuk Ramadan kali ini, insya-Allah. Dan Ustazah langsung saja kepada tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu tajuknya nikmat cinta. Saudara-saudari sekalian, Ustazah pun rasa takut nak bercakap tentang nikmat cinta, ya, rasa macam hebat sangatlah pula bunyinya, ya, cinta, sebab kita nak maksudkan di sini ialah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustazah kira, ya, harus juga kita bukakan perbincangan yang seperti ini, apatah lagi kita dalam bulan Ramadan, ya, bukan bermakna orang yang bercakap ni telah pun meraih nikmat cinta tersebut, wallahu a'lam, tetapi lebih kepada perkongsian Ustazah untuk mencetuskan bahawa dalam hidup ini ada suatu nikmat yang terlalu mahal nilainya ni, ya. Terlalu hebat sekali, iaitu nikmat cinta, yakni cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan ini hati kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara untuk mendapatkan hati yang jernih, hati yang bersih. Ya, dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa menyucikan hati, dan malanglah, rugilah orang yang mengotorinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan hati. Ya, kenapa pada mukadimahnya Ustazah bercakap tentang penyucian hati, hati yang bersih? Kerana hati yang bersih inilah yang menjadi wadah nikmat cinta yang nak kita maksudkan pada pagi ini. Ya, tuan-tuan, apabila hati bersih, maka insya-Allah dengan mudah hidayah Allah akan masuk. Fikiran juga menjadi jernih, hidup menjadi tenang, ucapan juga penuh hikmah. Apabila hati bersih, kita seumpama mengundang para malaikat untuk selalu bersama kita. Firasat kita menjadi tajam, doa kita juga mustajab. Ya, sehinggalah ke suatu tahap seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu orang-orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan bertambah terus tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah keyakinannya, penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hasil daripada keimanan, keyakinan, nikmat cinta dan sebagainya. Ustazah teringat ya ni, dalam satu kitab yang menyebut kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dia kata ada seorang sahabat dekat Chechnya dulu, ketika mana tentera Rusia ini, tentera Rusia masuk ke dalam rumahnya, memang nak bunuhlah semua orang Islam.
Kemudiannya dia dalam keadaan yang panik, kat mana dia nak menyorok, mempertahankan diri dia, nak bersembunyi. Dan dia tak melihat apa kecuali ada satu lubang kecil, yang memang telah disediakan oleh orang-orang dalam rumah tersebutlah, memang tempat untuk bersembunyi, yang duduknya di belakang almari. Jadi dia pun bersembunyilah dalam lubang tersebut, dan dia mendengar bagaimana kerasnya tentera tersebut. Bagaimana bunyi hentakan kaki dia, hentakan macam-macam lah, pedang dan sebagainya, senapang dan sebagainya. Dia berada dalam keadaan yang amat takut sekali. Sehingga dia mendengar salah seorang daripada mereka kata, ketepikan almari tu, cuba tengok kat belakang almari tu, ada tak lagi orang Islam yang bersembunyi. Dan bila dia mendengar, ya Allah, bahawa almari tu akan diketepikan, pastilah akan nampak dia ni, secara logiknya. Memang masa tu tak ada perasaan apa dalam hati dia kecuali dia mengingatkan kembali sejarah-sejarah yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Dia ingatkan balik dan dia lihat peranan ataupun besarnya nikmat tawakal, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Lalu dalam keadaan mata dia pejamkan, dan memang ketika mana dia buka mata kerana nampak dan terdengar tapak kaki itu betul-betul depan muka dia, dia nampak tentera tu pandang dia dan dia pandang tentera tersebut. Tapi dalam hati dia terus membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda, sehingga habis ayat. Tiba-tiba tentera yang mandang dia tu kata, tidak ada orang tuan dekat sini, lubang ini kosong. Bila pergi tentera tersebut, dia terus sujud syukur. Tak tahu nak digambarkan nikmat yang bagaimana yang telah masuk dalam jiwanya. Nikmat bergetar jiwanya, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, subhanallahir rauf, maha suci Allah yang maha baik. Pada yang maha baik inilah sepatutnya kita meletakkan cinta dan kasih kita. Sebab itu insya-Allah dalam bulan Ramadan yang penuh bening ini, hati kita barangkali lebih lembut daripada bulan-bulan yang lain. Maka itulah ustazah cuba kongsikan nikmat cinta untuk jadi muhasabah kepada diri ustazah, pada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apakah nikmat cinta itu sudah berlabuh dalam hati kita ataupun tidak? Kita pun bimbang juga ni, masa ni makin berjalan ni, kita makin tua, umur kita tak tahu di mana penghabisannya, entah esok ataupun lusa. Tapi kita nak kata dalam hidup ni kita tak rasa pula satu nikmat yang sangat indah dan mahal sekali harganya, iaitu nikmat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah selepas lagu yang menjadi pilihan ustazah ini, ustazah akan kongsikan bagaimana agaknya usaha kita bersama untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan kita juga membuka peluang pada rakan-rakan pendengar yang ingin menghubungi kami seketika nanti 036205 1500. Kita berbicara tentang nikmat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa, segala yang dirasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil, gemetar tubuhku. Ketika cinta memanggil, hangatnya nafasku. Ketika cinta memanggil, menderu sang rindu. Ketika cinta memanggil, rindu, rindu, rindu. Kalbu memanggil namamu, seperti terbang di langitmu, tenggelam di lautan cintamu. Oh,
Cinta Allah, ia adalah kehidupan. Siapa yang menghilangkannya, maka ia termasuk orang yang mati. Cinta Allah adalah cahaya. Siapa yang kehilangan sinarnya, maka dia berada dalam kegelapan samudera. Cinta Allah adalah ubat. Siapa yang tidak menelannya, maka hatinya akan tertimpa dengan beragam penyakit. Cinta Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang tidak memperolehinya, maka seluruh kehidupannya adalah kegelisahan dan derita. Cinta Allah adalah ruhnya iman. Cinta Allah adalah ruhnya amal. Cinta Allah adalah ruhnya perilaku. Ketika kita terlepas dari cintanya, maka seperti jasad kita tanpa jiwa dan nyawa. Saudara-saudari yang Ustazah kasihi sekalian, Ustazah nak ajak kita berfikir bahawa mencintai yang maha baik ini adalah sesuatu yang sangat fitrah, sesuai dengan jiwa kita. Ustazah terpegun bila membaca huraian seorang ulama yang telah pun kembali ke rahmatullah dibom beberapa bulan yang lalu di Syria, iaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ketika beliau menulis dalam huraian kitab Hikam, bagaimana satu analogi yang sangat indah yang beliau datangkan, iaitu kisah seorang ibu dengan seorang anak. Seorang ibu tersebut, ibu yang sangat baik. Ibu ini selalu berfikir bagaimana untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang pemurah, mendidik anak menjadi anak yang penyayang dan sebagainya. Lalu ibu ini pun dapat ilham, dapat idea. Dia panggil anak kecil tersebut. Dia kata, "Dek, mak akan bagi adik duit tiap-tiap hari. Adik boleh belanja sekolah duit tersebut dan sebahagiannya adik simpan. Nanti kalau adik jumpa dengan orang-orang yang susah, adik gunakanlah duit tersebut untuk disedekahkan kepada orang yang susah. Kalau adik sedekah pada orang yang susah dengan duit tersebut, nanti mak akan bagi gandakan lagi duit untuk adik. Mak akan tambah lagi tabung simpanan adik dan ada hadiah ekstra lagi kalau adik sedekah kepada orang-orang miskin." Tuan-tuan boleh ikuti cerita Ustazah ya. Jadi anak itu pun simpan duit tersebut. Sebahagiannya dia beli makanan dan sebahagian kecil lagi dia simpan. Dalam masa yang sama dia mencari-cari ada tak orang-orang miskin untuk diberi sedekah. Sebab dia sangat tertarik dengan tawaran tadi. Kalau adik bagi sedekah, nanti mak akan tambah lagi tabung simpanan adik. Dan mak akan bagi adik hadiah ekstra. Basikal chopper ke apa ke ya. Jadi anak ini bila mana dia melihat orang susah, lalu dia pun berikan duit tadi kepada orang susah tersebut. Dia balik dengan gembira cerita dengan mak dia, "Ibu, adik dah bagi dah sedekah pada orang miskin tadi." Jadi ibu ni kata, "Oh begitu ke, baiknya adik ni pemurah. Sekarang ambil lah ini, mak bagi duit tabung simpanan ditambah dan ini hadiah ekstra untuk adik." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ikuti cerita ini, analogi ini, sebenarnya yang anak tu sedekah tu duit siapa? Duit siapa yang anak tu sedekah? Yang anak tu sedekah adalah duit ibu tadi. Ibu tadi yang bagi anak tu duit dan suruh sedekah. Sebab ibu ni nak suruh anak ni jadi seorang yang pemurah. Tapi yang dipuji siapa? Yang dipuji adalah anak tadi. Baiknya adik. Jadi inilah mak bagilah adik hadiah ni sebab adik ni baik sangat bagi sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingannya dengan cerita ini. Ya Allah maha hebat, maha kuasa. Tapi Ustazah faham cerita ini sekadar untuk memberikan kefahaman kepada kita. Bahawa dalam hidup ini yang saya katakan tadi, Subhanallahir Ra'uf, Allah maha baik. Kenapa kita tidak mencari, menumpukan perhatian untuk mencintai yang maha baik? Sebab ni, macam tadi, ibu tadi, dia yang bagi anak tu duit. Dan kita dalam kehidupan ni tuan-tuan, seluruhnya daripada Allah. Seluruhnya daripada Allah. Tadi kita berkongsi dengan Dr. Zaharuddin bercakap tentang sedekah dan infak. 1 sen pun bukan duit kita tuan-tuan. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan ni? Kalau Allah tak bagi, tergolek-golek pun kita bekerjalah pagi petang siang malam, kalau bukan dengan izin Allah, redha Allah, restu Allah, tak dapat juga.
Ya, Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita buat baik. Padahal cetusan nak buat baik itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat nak buat baik itu pun daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita melaksanakan kebaikan, kekuatan untuk melaksanakan kebaikan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata lepas buat baik kita bersyukur, syukur itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tiba-tiba dalam Quran surah An-Nahl Allah pun berfirman, masuklah kamu syurga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu syurga dengan apa yang kamu lakukan. Kita tak masuk syurga, tuan-tuan, dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi yang Allah sebut dalam surah An-Nahl ini, masuklah kamu syurga dengan apa yang kamu kerjakan dan lakukan, sebagai satu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, motivasi dan rangsangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita banyak-banyak buat amal soleh. Seperti tadi kan, ibu tadi. Ya, apa pula keperluan ibu tadi nak bagi hadiah pada anak tadi? Dahlah duit-duit daripada ibu, yang suruh pun ibu. Ya, semua dari ibu. Tapi tiba-tiba kerana menghargai anak tadi pemurah, anak tadi bagus, sedekah pada orang lain, diberikan lagi tambahan, diberikan lagi ganjaran. Kita akan kata baiknya mak ini. Kalau ada anak yang tidak sayang dengan mak seperti ini, memang anak ni anak yang tidak mengenang budi. Itu antara ibu dan anak, tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, luahan segala jutaan, limpahan nikmat yang Allah berikan sebenarnya menuntut untuk kita berfikir, apakah tidak ada dalam kehidupan kita satu masa untuk kita merenung dan bertafakur bagaimana untuk kita mengusahakan dengan izin Allah nikmat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu maha baik sekali. Ya, subhanallahir rauf. Tuan-tuan dan puan-puan yang ustazah kasihi sekalian, permulaan hidup kita Allah tolong, Allah bantu. Dalam rahim ibu pun Allah tolong. Nanti kalau kita nak mati pun ada lagi persoalan tentang nikmat cinta. Bila mana seseorang itu ingin meninggal dunia, ya, pada ketentuan Allah sudah hampir dah ni, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi nak meninggal dah dia ni. Dan ketika itu ada persoalan tentang nikmat cinta. Apakah hamba ini dicintai Allah ataupun tidak? Apakah hamba ini diredai Allah ataupun tidak? Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan 'assalahu qalu wa ma 'assalah." قال يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, lalu Allah memaniskan hidupnya. Lalu mereka bertanya, apa makna memaniskan hidup itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Allah menunjukkannya, memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan sebanyak-banyak amal soleh saat menjelang ajalnya, sehingga para tetangganya, adik-beradiknya, orang sekelilingnya menjadi kasih dan redha kepadanya. Itu nak bagi tahu tawaran Allah lagi di saat Allah mencintai kita semua sebagai hambanya. Yang ustazah nak bongkar pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah renungan untuk kita bersama. Bagaimana untuk kita usahakan, teruskan pencarian, ya, untuk benar-benar dalam hati ini ingin diisi dengan nikmat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ni, ya, sebelum kita buka kepada perkongsian, ustazah suka nak buat satu analogi untuk sama-sama kita fikir, tuan-tuan, bahawa orang yang ingin mencintai Allah pastilah harus ada cetusan dalam hatinya untuk sentiasa berada dekat dengan Allah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa nak dekat saja, tak nak terpisah, tak nak terputus, tak nak jauh. Dan tadi dalam lagu yang telah kita dengar pun, bagaimana rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita doa, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, kurniakan aku nikmat dapat melihat wajahmu yang mulia, dan kurniakan aku nikmat merasa rindu untuk bertemu dengan Engkau, ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba renungkan kisah seorang anak kecil ini. Ya, seorang anak kecil. Seorang anak kecil di mana ibu dan ayahnya telah pun bercerai. Jadi dalam perbincangan ibu dan ayah yang telah bercerai tersebut, anak kecil ini yang kebetulannya anak ini takdirnya ia cacat, kakinya tempang, ya.
Jadi dalam perbincangan ibu dan ayah yang telah bercerai, anak ini harus duduk dengan ayah terlebih dahulu. Nanti insya-Allah bila usianya telah menginjak 13 tahun, dia akan duduk dengan ibunya pula. Ayah ini berkahwin dengan seorang wanita yang lain, maknanya anak kecil yang cacat ini memiliki seorang ibu tiri. Jadi tuan-tuan bayangkan, seorang anak kecil usia 6 tahun tinggal dengan ayah dan seorang ibu tiri. Walhal kita pun tahu seorang anak kecil ini begitu dekat sekali jiwanya dengan ibu kandungnya sendiri. Tapi apakan daya, begitu perbincangan ibu dan ayah, dia harus tinggal dengan ayah. Tetapi si ibu ini memintakan sedikit peluang daripada bekas suami. Boleh tak setiap hari saya jumpa anak saya 2 kali di hujung bukit sana? Sebab kasihan anak ini, dia nakkan saya, rindukan saya. Bagilah dia saat untuk bertemu dengan saya. Nak tunggu umur 13 tahun lambat lagi. Suami ini benarkan, baiklah setiap pagi dan petang kamu tunggulah dekat kaki bukit. Anak ini akan pergi sana dan kamu boleh berjumpa pada satu tempoh yang saya tetapkan. Tuan-tuan, anak ini tadi, ia dengan harapan, ya Allah nak duduknya dengan ibu, tapi apakan daya kena duduk dengan ayah dan ibu tiri. Tiap-tiap hari dia menanti saat nak jumpa mak dia dekat kaki bukit. Kalaupun ibu tiri ni marah, ibu tiri ni rotan, ya kalaupun dia kecil hati dengan ayah yang membiarkan dia kerana sibuk bekerja dan sebagainya, tetapi mengenangkan tak apa, pagi esok dia akan jumpa dengan ibu. Mengenangkan perjumpaan dengan ibu, dia rasa kembali semangat, kembali ceria. Ya, dan awal-awal pagi sudah bersiap. Bila ibu tiri tanya nak ke mana, nak jumpa mak dekat bukit. Ya, awal-awal pagi dah bersiap. Kemudian dalam keadaan kaki yang tempang itu, dia melajukan perjalanan. Dia nak cepat. Dan dia dah dengar dah panggilan ibu dia. Dek, ibu dah ada kat sini dah. Ibu dah ada kat bukit dah. Adik kat mana? Ya, bila dia dengar, dia menjawab, ibu, adik pun nak pergi jumpa ibu. Dan dia melajukan perjalanan dia walaupun kakinya tempang. Bila jumpa dengan ibu tersebut peluk dia. Ya, ibu tanya bagaimana layanan ayah, bagaimana layanan ibu tiri. Ya, anak ini bila berada dalam pelukan ibu, lupa terus dengan kejahatan-kejahatan. Ya, dengan sikap-sikap yang tidak patut dilakukan oleh ayah dan ibu tiri tadi. Kerana seronoknya, kerana nikmatnya berada dalam pelukan seorang ibu kandung yang mencurahkan kasih sayang dengan ikhlas. Ya, sebaik dia kata, mak, ya kita ni anak kena berpisah dah. Ya, petang karang pula kita jumpa. Dia keluar, dia tinggalkan mak tu pun dengan rasa tak apalah, insya-Allah petang karang jumpa lagi dengan ibu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehinggalah sampai usia 13 tahun, kita boleh bayang bagaimana anak ini, ia rasa begitu gembira sekali. Bertahun-tahun, dia dengan rutin dia pagi petang bertemu dengan mak dia. Dan sekarang sampailah saat dia memang akan kembali untuk tinggal hidup bersama dengan ibu yang dia sayangi. Ustazah cuba mendekatkan kita dengan kisah ini. Ya, sebab barangkali lebih sedang bagi seorang ibu menjiwainya. Betul kan ni? Ya, kita boleh bayang macam mana, ya Allah, anak kita nak duduk sangat dengan kita. Ya, anak kita telefon kita sekejap. Ya, kerana hubungan kasih tadi, hubungan cinta tadi. Dan yang sebenarnya Ustazah ingin membawakan kisah ini untuk memudahkan kita memahami hubungan nikmat cinta antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, seperti mana anak tadi, kita tak pernah rasa tenteram, tidak pernah rasa betul-betul bahagia selama mana kita masih berada dalam lingkungan makhluk. Betul kan ni? Ya. Ya, tak ada apa pun, walaupun kita kata tenang, tapi belum sebenar-benar ketenangan, belum sebenar-benar kebahagiaan. Sebab tenang dan bahagia itu betul-betul apabila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui ya bagaimana kepahitan, kesedihan, kesukaran yang kita lalui ketika mana kita bersama-sama dengan makhluk. Sebab itu 5 kali tuan-tuan Allah panggil kita. Mari mengadu dengan aku, mari cerita dengan aku, mari luahkan pada aku. Ya, seperti mana seorang anak tadi ketika dipeluk oleh ibunya, ia tak payah cakap apa dah, dia rasa terubat dah dengan pelukan ibu. Sebab ibu akan kata, jangan risau nak, mak selalu doakan. Ya, jangan risau nak, mak ni dia sentiasa meminta yang baik daripada Allah untuk kamu. Kita rasa puas mendengarnya. Apakah kita tidak rasa cukup dan puas ketika mana bersama dengan yang maha memberi kebaikan, yang maha baik, sumber segala-galanya.
tuan-tuan, jadi satu penawar dalam jiwa kita bila mengingatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubat dalam jiwa kita bila mengingatkan dalam jiwa ini Allah tokok tambah letak dalam tu rasa kasih kepada Allah, nak bertemu dengan Allah. Dan kita tak pernah bahagia sebenar-benar bahagia dengan makhluk kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata tadi anak tadi, anak tadi kita kata cacat. Begitulah gambaran kita ni manusia. Kita sangat lemah, kita cacat serba-serbi, kita tak ada apa kekuatan pun kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa senang berjumpa dengan Allah, Allah juga sangat senang untuk bertemu dengannya. Barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Jadi kena tengok jugalah diri kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, satu masa yang terbaik untuk kita merenung diri. Tinggi tak perasaan dan keinginan kita untuk bertemu dengan Allah? Ada tak dalam hati kita ini bahagian yang namanya nikmat cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita sedang kemaruk mencari perhatian dan cinta manusia makhluk? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada satu kisah yang ingin Ustazah kongsikan, dan Ustazah pun dah mengambil persetujuan daripada hamba Allah tersebut untuk kongsikan kisahnya menjadi iktibar kepada orang lain. Tetapi Ustazah ingin buka peluang dululah kepada para pendengar kita berkongsi ataupun bertanyakan soalan. Mana-mana yang mampu Ustazah jawab, Ustazah akan jawab. Yang tidak mampu Ustazah jawab, mungkin Ustazah kena bertanya dengan yang lebih tahu. Saya kita bersama dengan pemanggil pertama kita di talian ketika ini, Puan Nur dari Kuala Lumpur. Saya nak tanya beberapa soalan. Pertama, saya memanglah Ustazah, saya tak tahu nak kata, saya dah banyak kali rancang nak pergi mengerjakan umrah lah. Bukan duit tak cukup, duit ada, tapi kadang-kadang ada halangan-halangan yang membataskan diri saya pergi. Baru-baru ni saya dah rancang memang, sebab saya ni OKU dan ada orang nak bawa saya lah. Tapi memandangkan baru-baru ni kerajaan Arab Saudi dah menetapkan satu undang-undang yang sama, kata yang mana suami mesti ikut, tapi di mana suami saya kewangannya masih belum mencukupi lah, jadi tak dapat ikut. Tapi Ustazah, saya tak tahu kenapa, sebab jadi rindu sangat. Saya dah banyak kali dah niat, mungkin Ustazah boleh membantu saya dalam hal ini lah. Kedua Ustazah, saya nak tanya, sekarang saya tak lama lagi saya ingin melahirkan anak. Mungkin Ustazah boleh bagi doa ataupun ayat yang memudahkan bersalin dan memberi ketenangan dalam jiwa saya lah. Soalan saya ketiga, Ustazah, ada tak ayat Al-Quran yang boleh dibaca untuk membanyakkan air susu? Terima kasih Ustazah. Saya baik kita ke soalan yang berikutnya. Macam mana kita nak mendapat nikmat cinta Allah? Saya dan kita ada dua soalan setakat ni Ustazah. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita. Ustazah cuma tak maklum nama yang memanggil. Nik tahu namanya? Saya yang tadi Puan Nur, dan yang kedua tidak dimaklumkan juga. Okey, Puan Nur. Puan Nur kata sepatutnya pergi umrah, tapi ada beberapa halangan tak dapat nak pergi. Ya, beginilah sebenarnya kita harus yakin sangat segala yang berlaku itulah yang terbaik untuk kita pada masa itu. Ya, segala yang berlaku itu walaupun tidak disenangi oleh diri kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahuinya. Dan Ustazah nak buka sikit pemikiran kita untuk melihat bahawa sebenarnya kalau kita benar-benar sungguh inginkan melakukan amal soleh, ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sesuatu pun yang menghalang kecuali kalau Allah tak izin saja. Yang lain-lain Ustazah rasa di mana-mana pun tempatnya, pada bila masa pun, bagaimanapun keadaannya, selagi hati ini masih hidup, hati ini mampu untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Ya, kadang-kadang kita kata, kalau pergi dekat Mekah lebih baik, ya. Kita kata kalau saya tidak datang haid Ramadan ni lagi seronok. Selalu kita dengar kan? Ya, maknanya Ustazah, saya nak buat apa Ustazah? Saya datang haid ni bulan Ramadan ni. Macam mana dengan 10 akhir Ramadan saya, Lailatul Qadar saya?
Ya, pada pandangan ustazah tu begini tuan-tuan. Ya, tak ada apa yang menghalang kita untuk ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau Allah tak izin saja. Ya, adapun kita tak solat, kita tak puasa, tapi hati kita masih boleh mengingati Allah, masih boleh zikrullah. Ya, kita tak dapat pergi umrah, tak dapat pergi depan Kaabah dan sebagainya, tak dapat duduk dalam Masjidil Haram, tapi di mana-mana saja. Ya, Allah itu ada di mana-mana saja untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangkali kerana tak dapat itu, bertambah-tambah lagi nikmat yang satunya, nama nikmat rasa rindu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kebaikan untuk kita. Tuan-tuan, ustazah nak kongsikan, masa ustazah belajar dulu dekat Jordan, ustazah belajar di Jamiah Yarmouk, dekat Irbid. Ustazah ingat lagi, kalau 10 akhir Ramadan di Masjid Universiti itu memang diadakan Qiyamul Lail. Ya, salah seorang nama imamnya Imam Syekh Ma'mun Ash-Shimali. Dia akan jadi imam. Adapun pelajar-pelajar Islam, pelajar-pelajar wanita yang mutadayinah, yang memang cukup kuat pegangan agamanya, komitmennya kepada agama, yang tidak solat, mereka akan duduk di kaki lima masjid, ya, dekat pangkal-pangkal pokok. Kebetulannya masjid tu 2 tingkat, mereka akan duduk dekat bahagian ambil wuduk, mereka akan duduk dekat bahagian tangga-tangga. Tuan-tuan, bila ustazah nak minta laluan pada mereka sebab nak pergi ambil wuduk, ya, ustazah terpegun sebab rupa-rupanya ramai di luar masjid tu, yang dekat tangga, yang duduk dekat tepi-tepi tempat ambil wuduk tu ramai, dan mereka adalah wanita-wanita yang dalam keadaan uzur. Ya, mereka tak masuk dalam kawasan dalam ruang solat masjid. Tapi bila Ustazah minta laluan tu, saya tengok yang duduk kat tangga-tangga tu, air mata mereka lebih dahsyat dan lebih banyak daripada yang duduk dalam ruang masjid. Maknanya mereka menghayati malam-malam Ramadan. Betul mereka tak boleh solat, tapi tidak ada yang menghalang untuk mereka mendengar bacaan imam. Betul mereka tidak boleh solat, tapi mereka boleh lihat keindahan orang-orang yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menangis, barangkali sayu sangat kerana bila Allah tarik satu nikmat, baru kita rasa betapa nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa nikmatnya dapat i'tikaf dalam masjid. Agaknya itulah yang ditangiskan, wallahu a'lam. Maksudnya ustazah harap kita boleh menggunakan segala peluang, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita sempurna, sama ada kita diberikan kelainan upaya, sama ada kita dalam keadaan suci, tidak uzur, tidak datang haid, ataupun kita diberi cuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di Malaysia, kita di Mekah, kita di mana saja, mohonlah pada Allah agar hati kita ini diberi kemampuan untuk sentiasa ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih penting. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang doa untuk memudahkan bersalin. Ya, ustazah harap puan Nur ambillah keberkatan peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini, sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, Allah tidak menolak doa orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, jadi gunakan sajalah. Ini adalah satu peluang. Semasa Puan Nur sedang berpuasa ini, dalam bulan Ramadan ini, berdoalah, mohon kemudahan untuk bersalin, ya Allah. Ya, mohon anak-anak yang soleh, mohon kuat jiwa raga, sehat tubuh badan, dikembalikan semula kepada keadaan yang asal. Ya, mohonlah apa saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ustazah yakin begini, doa yang paling mustajab adalah doa yang lahir daripada lubuk hati yang paling dalam. Ya, doa yang paling mustajab tu doa yang benar-benar dihajatkan. Ya, dan kita betul-betul memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon dalam keadaan kita ni betul-betul lemah, tak ada daya upaya. Kita rasakan begitu. Ya, kita rasakan tak ada daya upaya, ya Allah, kecuali bergantung sepenuhnya dengan kegagahan, kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun adalah amalan-amalan yang lain Puan Nur, ya, banyakkan saja baca Quran, ya, surah Maryam, ya, dan sebagainya, insya-Allah membantu. Yang ketiga tentang air susu. Ya, ustazah kira ibu-ibu yang mengandung ini ada kursus ya, ataupun ceramah kan ni, untuk ceramah yang memang nak beri kita ilmu dan pengetahuan yang berkisar tentang penyusuan bayi. Ya, ustazah fikir ceramah ini harus kita attend, hadiri, sebab ya, ilmu ni akan membantu kita menjadi yang lebih baik. Dalam sekarang bab pasal air susu ni, maknanya ilmu tentang penyusuan ni lah, ya, kita kena ambil tahu juga. Ya, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam, ustazah kira mungkin boleh membantu surah Hud ayat 44, ya, dengan niatnya, ya Allah, mengalirlah dengan sebanyak-banyaknya air susu, engkau rezekikanlah kepada anakku ini, ya Allah. Wallahu a'lam. Daripada seorang sahabat kita yang ustazah tak tahu namanya,
Bagaimana soalan dia tadi ni? Bagaimana mendapat nikmat? Bagaimana untuk kita mendapatkan nikmat cinta ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah kongsikan penulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, bagaimana untuk seseorang hamba itu mendapat nikmat cinta Allah, insya-Allah. Yang pertama, mesti ada rasa yang teramat ingin, terasa senang sangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita tengok, bila saat bertemu dengan Allah, ada beberapa dia punya tahap-tahap dia. Pertama, kena mati dulu. Yang kedua, hari kiamat. Yang ketiga, dalam syurga, ketika mana Allah izinkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang-orang yang betul-betul rasa senang untuk bertemu dengan Allah, mereka tidaklah takutkan kematian sangat. Walaupun kita takut juga, takut tak siap, tak cukup bekal, amal soleh dan sebagainya. Tetapi dalam jiwa itu, bagi orang yang senang sangat bertemu dengan Allah, mereka ini bukan bertawakal dengan amalan mereka, tetapi mereka yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di samping terus melaksanakan amalan soleh. Jangan tak beramal pula, Beramal soleh itu kewajipan kita, tapi dalam masa yang sama ditatang dalam hati ini keyakinan kita, kepercayaan kita, tawakal kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keluasan rahmatnya. Jadi dalam hati itu sentiasa saja bersiap sedia, bila-bilalah ya Allah menurut ilmu-Mu untuk kita barangkali meninggal dunia, bila-bilalah, itu semua dalam ilmu Allah belaka. Serah sajalah pada Allah, kerja kita beramal, bertaubat, buat yang terbaik yang boleh kita buat. Dalam hati memang itulah yang paling indah dalam hidup kita, iaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba usahakan yang itu. Insya-Allah dengan doa, dengan munajat, dengan ratapan, dengan rengekkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam bulan Ramadan ini, sikit sebanyak akan masuk dalam hati. Allah, betul lah ya Allah, rasa sayang dengan kamu, cinta dengan kamu, rasa nak bertemu dengan kamu. Tapi kena dimunajatkan, kena diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang Nabi pun amal, Nabi sendiri baca doa tersebut, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ini memang doa khusus untuk dapatkan nikmat cinta Allah. Ya Allah, aku mohon cinta-Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, amalan yang mendekatkan aku kepada cinta-Mu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam kitab. Yang kedua, cara untuk mendapatkan cinta Allah tadi, yang kedua, senang menyendiri untuk bermunajat kepada Allah. Seronok kalau dapat peluang seorang-seorang saja, betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha mencari saat itu. Bukan maksud ustazah kita pergi beruzlah, tinggalkan semua makhluk ni, tinggal anak-anak, cucu semua, bukan itu maksud ustazah. Kita tetap engage dengan manusia, tanggungjawab kita banyak yang harus kita sempurnakan, tetapi dalam 24 jam kita mencari di mana ruang yang kita dengan Allah saja dapat menyendiri. Tuan-tuan, Allah dah sediakan ruang tu. Paling kurang ruangnya telah disediakan Allah 5 waktu sehari semalam. Kalau orang kacau kita solat, haram, berdosa orang tu kacau kita solat. Kita solat ni betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh kacau. Bila kita angkat takbir, orang kacau tu berdosa. Jadi gunakanlah sekurang-kurangnya masa solat itu. Itulah masa menunjukkan betapa senangnya kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat ditambah lebih baik. Mungkin lepas witir, mungkin lepas solat. Sekarang dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, sekarang ni hari yang ke-9, betul kan ni? Kita akan masuk 15 Ramadan tak lama lagi. Kita akan sampai tak lama lagi pada 10 akhir Ramadan. Ustazah berharap khususnya kepada orang lelaki, kepada para muslimin, dapatkanlah, rasakanlah betapa indahnya nikmat i'tikaf kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah Allah. Kadang-kadang kita macam tergesa-gesa sangat nak balik lepas pada witir tu. Lepas pada tazkirah tergesa-gesa nak balik. Nak moral dan sebagainya. Tak ada masalah lah, terpulang saja. Tapi kadang-kadang ustazah berfikir, kalaulah para muslimin ini khususnya, pada 10 akhir Ramadan khususnya juga, tak payahlah bersegera sangat, nak berebut sangat nak balik ke rumah, sebab rumah tu tak lari, insya-Allah. Kita pun dah 11 bulan dah tidur kat rumah. Apa salahnya kita cuba merasakan nilai ketenangan dan keindahan, kenikmatan menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas nama i'tikaf.
dalam rumah Allah. Orang lain bekerja-kerja, berebut-rebut nak balik pukul 10.30, kita ambil ruang setengah jam duduk saja. Masjid-masjid kita begitu indah sekali ni, dengan airconnya, dinginnya, Masya Allah. Gunakanlah nikmat tersebut. Kita duduk dulu bertafakur, berfikir tentang tanggungjawab kita kepada keluarga, tanggungjawab kita kepada Allah, mohon taubat dengan Allah. Ustazah kira benda ni Allah akan bagi terus rasa ketenangan, keindahan tersebut, dan insya-Allah itu jugalah jalannya untuk menuju kepada nikmat cinta. Adapun yang perempuan itu kadang-kadang tanggungjawabnya banyak di rumah, nak iktikaf tu tengok-tengok jugalah keadaannya 10 malam terakhir, silakan kalau mendapat keizinan daripada suami dan terhindar daripada fitnah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai tetapi telah menjadi sebahagian daripada ketentuan Allah dalam hidup. Itu nak dapat nikmat cinta tu memang syarat dia sabar. Dan kita akan banyak sekali diuji dengan sesuatu yang kita tidak suka, tetapi baik untuk kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kongsikan dari masa ke semasa lah. Sebabnya Ustazah kira ruangan kita agak terhad, dan kita ada banyak lagi perkongsian sebenarnya merujuk kepada kitab ini, bagaimana untuk menambahkan ataupun memiliki nikmat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah berharap Ustazah yang bercakap juga, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurniakan nikmat yang besar itu. Nanti kita akan rasakan tak ada apa sangatlah nilai kehidupan dunia nak dibandingkan dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan akhirat yang lebih abadi. Sekian daripada Ustazah, mohon ampun dan maaf kalau boleh berlebihan. Salam Ramadan daripada Ustazah. Mudah-mudahan kita teruskan usaha, gigihkan mujahadah kita untuk mendapat pula insya-Allah nikmat Lailatul Qadar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang berbagi Ustazah sudi bersama kita pada hari ini, dan kita juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang menghubungi kita, walaupun ada banyak juga soalan yang tidak sempat untuk Ustazah jawab. Apapun, insya-Allah perkongsian kita pada hari ini, nikmat cinta, insya-Allah akan kita bersambung pada minggu yang berikutnya. Dan sekadar madah sebagai penutup perbincangan kita hari ini, Ustazah, sekiranya kita cinta kepada bunga, bunga akan layu; cinta kepada kumbang, kumbang akan pergi; cinta kepada manusia, manusia akan mati; dan cinta kepada Allah, nikmatnya kekal abadi. Saya ni. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.